Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Saiful Akmal bin Syamsuddin, nombor metrik CN190-192. Saya merupakan anak didik supervisor SRTS Dr. Muhammad Ashraf bin Abdul Rahman dan co-supervisor saya adalah TS Dr. Nur Dalila binti Saji. Hari ini saya akan membentangkan projek Sarjana Muda 1 BNP 30103. Tajuk yang akan saya ketengahkan dalam kajian saya adalah kajian cabaran pengurusan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran bangunan warisan di Malaysia. Tajuk pada hari ini yang akan dibentangkan adalah kajian cabaran pengurusan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran bangunan warisan di Malaysia. Kajian ini diberi gambaran mengenai cabaran dan pengalaman yang dihadapi oleh organisasi pengurusan dan pasukan penyelenggaraan bagi bangunan warisan di Malaysia yang berkhususkan sistem pencegahan kebakaran bagi sesebuah bangunan. Mengenai bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Kajian ini mengenai cabaran yang dihadapi oleh organisasi pengurusan dan pasukan penyelenggaraan memelihara bangunan warisan dalam aspek sistem pencegahan kebakaran. Kajian ini dilaksanakan di beberapa bangunan warisan di Malaysia yang telah digazetkan oleh Jabatan Warisan Negara. Bangunan-bangunan bersejarah akan digazetkan sebagai bangunan warisan selepas berjaya diakreditasi oleh Jabatan Warisan Negara di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Mengikut statistik warisan kebangsaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Warisan Negara sehingga tahun 2020, terdapat sebanyak 67 buah bangunan yang berada di bawah tanggungjawab Jabatan Warisan Negara. Kajian ini dilaksanakan atas beberapa isu yang telah berbangkit, terutamanya mengenai pengurusan dan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran bangunan warisan di Malaysia. Beberapa bangunan warisan pernah terlibat dengan insiden kebakaran kerana tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan kebakaran yang canggih dan lengkap seperti bangunan awam yang lain. Contohnya, panggung bandaraya yang berusia lebih 100 tahun yang terletak di ibu negara telah terlibat dengan kebakaran besar lantaran telah memusnahkan seluruh bahagian dalam teater dan sebahagian struktur bangunan. Beberapa kaedah pengumpulan data telah dirangka bagi mencapai objektif kajian yang dilaksanakan dalam kajian ini. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah kajian yang terdapat dalam kajian ini. Yang pertama iaitu penggunaan komponen perkakasan dan mesin dalam sistem pencegahan kebakaran aktif yang telah uzur. Sistem pencegahan kebakaran aktif yang telah uzur bakal mengundang kesan buruk kepada bangunan warisan serta aset berharga di dalam bangunan bersejarah jika berlaku insiden yang tidak diingini. Berikutnya, yang kedua adalah sistem pendawaian elektrik yang lama dan daif. Sistem pendawaian elektrik yang lama bukan sahaja bakal menjadi penyebab kepada berlakunya litar pintas, namun ia bakal menyebabkan peranti, komponen dan alat pencegahan kebakaran gagal berfungsi dengan baik ketika mod kebakaran sedang berlaku. Yang terakhir ialah yang ketiga, kesukaran pengujian dan pengendalian sistem pencegahan kebakaran di dalam bangunan warisan yang memiliki khazanah berharga. Kebiasaannya, barangan-barangan bersejarah ini perlu dikendalikan oleh tenaga kerja yang profesional dan kaedah penyimpanan rapi kerana ianya sangat sensitif. Jadi, apabila melaksanakan pengendalian sistem pencegahan kebakaran seperti hosri yang menggunakan air, ia kebarangkalian bakal merosakkan khazanah tersebut jika tidak dikendalikan dengan cara yang betul. Okey, untuk bahagian ini saya akan menerangkan mengenai objektif kajian. Mari kita lihat apakah objektif kajian. Yang pertama ialah mengenali kaedah penilaian perkakasan atau mesin sistem pencegahan kebakaran yang lama serta mengambil tahu faktor-faktor penyelenggaraan pemulihan atau pencegahan. Di sini kita akan dapat lihat
bagaimana kaedah yang digunakan pakai oleh organisasi pengurusan dan pasukan penyelenggaraan dalam menilai perkakasan dan atau mesin yang digunakan dalam sistem pencegahan kebakaran. Dari hasil penilaian tersebut, kita akan tahu faktor yang digunakan oleh organisasi bangunan warisan tersebut sama ada melaksanakan kaedah penyelenggaraan pemulihan atau penyelenggaraan pencegahan. Okey, kita pergi yang ke objektif yang kedua adalah mengetahui teknik dan prosedur pengurusan mengendalikan sistem pencegahan kebakaran yang masih menggunakan pakai sistem pendawaian elektrik yang lama. Seperti yang kita tahu, bangunan warisan masih dilengkapi dengan sistem pendawaian elektrik yang konvensional terutamanya, dan telah lama dan sebenarnya perlu dinilai taraf. Dan di sini kita akan dapat lihat bagaimana pengalaman uh, pasukan penyelenggaraan dan pasukan pengurusan mengendalikan sistem pencegahan kebakaran tersebut tanpa menjejaskan struktur dan khazanah-khazanah yang berharga dalam bangunan warisan. Okey, yang berikutnya adalah yang ketiga, mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kekangan melaksanakan kerja-kerja pengujian dan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran di dalam bangunan warisan di Malaysia. Di sini kita akan dapat lihat apabila objektif pertama dan objektif kedua dilaksanakan, kita hasil daripada tapisan perkakasan lama dan menggunakan pengendalian menggunakan pakai pendawaian elektrik yang lama, kita dapat lihat bagaimana mereka mengendalikan kerja-kerja pengujian dan penyelenggaraan, di mana pengujian penyelenggaraan ini biasanya berlaku secara berkala dan berjadual. Bagaimana mereka mengendalikan um, kaedah-kaedah dan kerja-kerja penyelenggaraan ini menggunakan sistem yang lama bagi bangunan warisan, sekarang dalam masa yang sama mereka perlu menjaga aset-aset yang berharga di dalam bangunan warisan tersebut serta tidak merosakkan struktur bangunan warisan yang perlu dipelihara dan dijaga. Untuk bahagian ini saya akan menerangkan mengenai skop dan limitasi kajian. Yang pertama adalah skop, iaitu bangunan warisan Malaysia yang telah digeserkan oleh Jabatan Warisan Negara. Berikutnya yang kedua adalah negeri, bangunan yang terletak di negeri Semenanjung Malaysia, antaranya ialah negeri Perak, Selangor dan wilayah persekutuan. Berikutnya yang ketiga adalah bangunan-bangunan warisan yang mudah untuk diakses dan tidak mengganggu aktiviti atau kerja-kerja kaki tangan yang lain, diutamakan sebagai lokasi kajian. Bangunan-bangunan warisan yang akan dikunjungi haruslah berlainan jenis kumpulan bangunan mengikut jadual 5 JBBR 1984 agar mendapat pendedahan khusus mengikut sistem pencegahan kebakaran yang ditetapkan. Di sini saya akan menerangkan juga mengenai limitasi kajian. Kajian ini juga boleh sebenarnya dilaksanakan di beberapa buah bangunan bersejarah yang sememangnya terletak di negeri warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO seperti Pulau Pinang dan Melaka. Dan beberapa negeri sebenarnya Malaysia turut mempunyai bangunan warisan Malaysia yang terkenal. Dan bangunan-bangunan berikutnya adalah limitasi yang kedua adalah bangunan-bangunan yang dikawal ketat dan sukar untuk diakses seperti istana, bangunan persendirian, balai polis, kem tentera, penjara dan bangunan lain juga menjadikan ia sebuah limitasi terhadap kajian tersebut. Oleh hal yang demikian, disebabkan oleh kekangan masa dan kekangan kewangan, kajian ini dikecilkan skop yang lebih kecil dan hanya beberapa bangunan warisan sahaja yang dipilih dalam melaksanakan kajian ini dalam mewakili semua bangunan warisan yang ada di Malaysia. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan sebuah proses yang dilaksanakan untuk kerja-kerja pengumpulan data dan maklumat yang terdiri daripada sumber primer atau sumber sekunder. Di sini saya akan menerangkan dengan secara lebih detail mengenai metodologi kajian. Okey, yang pertama adalah proses yang pertama, iaitu mengenal pasti permasalahan kajian. Kita dapat tahu apa itu masalah kajian yang telah timbul dan berikutnya kita penentuan objektif dan skop kajian yang dilaksanakan. Dan berikutnya kita akan mengadakan kajian literatur iaitu data sekunder. Kita akan dapati daripada hasil kajian yang terdahulu yang berkenaan dengan hampir berkaitan dengan tajuk utama kita, iaitu kajian cabaran pengurusan dan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran bagi bangunan warisan yang terdapat di Malaysia. Dan apabila gambaran
telah dapat sebagai panduan kita akan gunakan untuk melaksanakan metodologi kajian. Di sini kita akan dapatkan data premier dan misalkan sebagai sumber untuk kita dapatkan data. Dan berikutnya kita akan menyediakan instrumen. Di sini kita menggunakan dua instrumen, iaitu yang pertama adalah kaedah kuantitatif, iaitu soal sidik. Borang-borang soal sidik ini akan disediakan dan disebarkan kepada juri teknik penyelenggaraan bangunan warisan itu sendiri, dan berikutnya adalah juri teknik yang hadir daripada kontraktor sistem pencegahan kebakaran. Apabila borang soal sidik ini telah disampaikan, ia dijangka akan menjawab dan mencapai objektif yang kedua, iaitu prosedur mengendalikan sistem pencegahan kebakaran yang melengkapi pendawaian elektrik lama. So kita akan tahu bagaimana kaedah dan pengalaman yang dihadapi sendiri oleh juri teknik ini. Dan berikutnya adalah kaedah kualitatif, iaitu temu bual, di mana temu bual kita akan menemu bual seramai 12 orang pakar yang pakar dalam bidang penyelenggaraan pengurusan sistem pencegahan kebakaran di bangunan warisan ini khususnya. So kita akan tahu mengenai kaedah penilaian sistem pencegahan kebakaran yang dilaksanakan oleh barisan-barisan pakar ini sendiri, dan dijangka akan mencapai objektif yang pertama. Dan hasil daripada kaedah penemu bual dan soal sidik tadi, kita akan dapat mencapai objektif yang ketiga, iaitu faktor kekangan melaksanakan kerja-kerja pengujian dan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran. So kita akan tahu bagaimana, apakah faktor yang cara pengujian yang akan dilaksanakan, dan jika ketiga-tiga objektif ini berjaya dicapai, kita akan meneruskan ke fasa pengumpulan data kajian dan analisis data kajian, dan berikutnya adalah rumusan dan cadangan. Namun jika tidak berjaya, dia akan kembali kepada fasa penyediaan instrumen dan kembali melaksanakan kaedah-kaedah ini semula dengan pembetulan yang terbaik. Namun kajian yang digunakan pakai dalam instrumen kajian yang digunakan pakai adalah temu bual dan borang soal sidik untuk kajian ini. Okey, yang berikutnya adalah jangkaan keputusan kajian. Jangkaan keputusan hasil kajian merupakan anggaran keputusan daripada analisis data kajian yang dilaksanakan melalui kaedah temu bual para pakar bidang dan penyebaran borang soal sidik dalam kalangan juruteknik penyelenggaraan. Melalui kaedah temu bual dianggarkan berjaya mencapai objektif pertama kajian, dan berikutnya adalah melalui borang soal sidik yang disebarkan kepada barisan teknikal dianggarkan akan mencapai objektif kedua kajian. Hasil kedua-dua kaedah mengumpul data tersebut dijangka akan merangkul kesinambungan objektif ketiga kajian. Proses ini akan diulang semula ke fasa penyediaan instrumen kajian jika keputusan pengumpulan data tidak mencapai objektif kajian. Kita akan kembali kepada ke arah reverse objektif jika tidak mencapai daripada reverse question apabila. So proses ini akan kembali ke belakang semula bagi membetulkan sehingga dapat mencapai objektif-objektif kajian yang telah dilaksanakan, yang telah ditetapkan. Dan jika keputusan berjaya, ini akan terus, dan jika keputusan ini berjaya mencapai objektif, ia akan diteruskan ke fasa diagnosis, iaitu menganalisis data kajian. Kesimpulannya, kajian berkenaan cabaran pengurusan dan penyelenggaraan sistem pencegahan kebakaran bangunan warisan Malaysia akan membuka mata masyarakat lebih luas bahawa penjagaan dan penyelenggaraan bangunan warisan merupakan keutamaan semua pihak lantaran sistem pencegahan kebakaran bangunan warisan khususnya tidak boleh diambil ringan. Jadi, pengurusan dan penyelenggaraan sistem pencegahan sistem kebakaran bangunan warisan wajiblah dinaik taraf selari dengan kepesatan kemajuan teknologi masa kini dan terus membina mentaliti yang membangun dan maju dalam sektor penyelenggaraan bangunan warisan Malaysia. Okey, ini adalah yang terakhir merupakan carta GAN atau sebagai Gantt chart yang akan dilaksanakan selama iaitu daripada week pertama kuliah hingga ke week ke-16 kuliah. Ini adalah untuk PSM1 punya Gantt chart di mana terdapat beberapa kriteria. Yang pertama iaitu hijau, iaitu adalah plan, di mana
Ini adalah bahagian perancangan dan actual warna kuning apa yang saya laksanakan. Yang pertama iaitu title, selection PSM1, pemilihan tajuk untuk PSM1 dilaksanakan pada minggu pertama dan dipantau oleh SW dan hasil daripada nasihat supervisor dan penentuan tajuk PSM telah dilaksanakan dan terjadi pada perancangan untuk week kedua dan utama nafsu daripada perubahan dan disiap diisi dalam EPSM menjadi pada week ketiga. So berikutnya adalah perbincangan metodologi, bagaimana proses yang akan dilaksanakan, dan berikutnya adalah penulisan chapter 1 iaitu introduction atau pengenalan, dan berikutnya adalah pembuatan literature review hasil daripada kajian jurnal-jurnal nanti sistem dahulu, dan berikutnya adalah penyediaan metodologi ketiga, dan membuatkan submission report slide kepada supervisor mana kita akan memantau dahulu melihat progress report yang dilaksanakan hasil pembetulan dan yang terujuk oleh supervisor. Yang berikutnya adalah pada supervisor review, iaitu supervisor memantau, melihat progress dan memberi nasihat untuk penambahbaikan penulisan tesis PSM1. Dan berikutnya adalah penyertaan video dan report untuk finalize dan sebelum dihantar untuk bagi pembentangan, dan PSM1 telah dilaksanakan penjayaannya untuk pada week 15 untuk sesi Q&A dengan pendek-pendek sebagai tanda syarat untuk PSM1. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. 10 jari memohon kemaafan jika ada tersalah kata dan bicara. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datangnya daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.